1 hingga 3. Surah yang kita hafal, kita ingat insya-Allah. Cuma tinggalnya lagi kita nak memahami makna-makna yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat ini semuanya Allah sebut dengan sumpah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan Allah sebagai Khalik, Allah pencipta. Allah boleh bersumpah dengan mana-mana makhluk. Kerana Allah yang mencipta semua makhluk. Ada ayat Allah bersumpah dengan masa, bersumpah dengan waktu duha, bersumpah dengan siang, malam, bukit, matahari, bulan dan sebagainya. Tapi kita makhluk, kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Kita tak boleh bersumpah selain dari Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Ini makhluk kita. Tapi Allah boleh bersumpah dengan mana-mana makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya. Ayat yang pertama Allah sebut Allah bersumpah dengan buah-buahan, demi buah tin dan demi buah zaitun. Buah tin dan zaitun, dan semua buah-buah yang disebut dalam Al-Quran ada banyak khasiat dan ada banyak manfaat kepada kita. Al-Quran menyebut buah rumman delima. Sekarang orang buat jus delima. Orang komersialkan jus delima, banyak sangat khasiat jus delima. Allah sebut dalam Al-Quran buah anggur. Anggur. Hadaiqa wa a'naba. A'nab itu anggur. Anggur banyak khasiat. Kita biasa duk amal makan kismis. Ya, kismis minda kita panggil. 7 biji pagi, 7 biji malam, suruh anak-anak makan untuk cerdas minda. Kismis asal dari anggur. Anggur kecut, anggur kering tu. Anggur bila kering kecut, orang panggil kismis. Asal anggur. Anggur disebut dalam Al-Quran. Buah tamar, kurma. Ini kita maklum dah, buah kurma ni, ya. Kita pun duk makan semua dah buah kurma. Dalam ayat ini Allah sebut buah tin dan juga zaitun. Bukan sahaja disebut, bahkan Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Dan telah dikaji dengan berbagai-bagai kajian, khasiat tin dan zaitun ni sangat banyak. Sangat banyak. Cuma pagi ni saya tak sebutlah apa khasiat dia, itu kita boleh cari sendiri. Tin, buah tin ni dia manis. Ya, dia boleh makan saja macam kita makan kurma tu. Buah tin sedap makan. Kalau zaitun, zaitun ni dia pahit. Dia tak manis lah zaitun, dia pahit. Dan biasanya orang Arab dia makan zaitun ni dia akan lapik dengan nasi ataupun roti. Kalau macam kita petai lah, petai ulam-ulam tu kita tak makan saja-saja, kita makan dengan nasi, cucah peyok ke sambal belacang ke kan. Jadi zaitun pun samalah, orang Arab dia akan lapik, nak makan zaitun lapik dengan nasi ataupun roti. Biasa zaitun orang buat jeruk. Jeruk zaitun sedap makan. Daripada zaitun keluar minyak zaitun, olive oil. Banyak sangat khasiat ni. Orang yang nak jaga kesihatan, dalam masa yang sama dia minat makanan-makanan yang bergoreng ni, goreng dengan minyak zaitun. Itu untuk menjaga kesihatan. Baik. Kata ulama tafsir, di sebalik Allah menyebut dan juga bersumpah dengan buah tin dan zaitun, sebenarnya Allah nak maksudkan tempat di mana tumbuhnya tin dan zaitun. Di mana tin dan zaitun tumbuh dengan banyak, di mana tin dan zaitun membuah dengan banyak. Tidak di Malaysia lah, tidak di Selangor. Kata ulama, tin dan zaitun banyak tumbuh di bumi Syam. Ya, bumi Syam. Syam di mana Syam? Kalau kita buka peta, tak ada dah Syam dalam peta sekarang ni. Syam sekarang pecah dah. Pecah kepada 3, ada Palestin, ada Suria dan ada Urdun ataupun Jordan. 3 ni asal satu dipanggil Syam. Sekarang pecah. Bila mari penjajah dia pecah dan perintah. 3 ni. Jadi buah tin, buah zaitun
banyak subur dan membuah di Syam. Dan lebih khusus lagi kata ulama, tin dimaksudkan dengan kota Damsyik, zaitun dimaksudkan dengan kota Al-Quds di Palestin. Di samping Allah nak menyebut buah sebagai ayat yang kita baca wattini wazaitun, di sebaliknya Allah nak masukkan juga tempat tumbuhnya buah ini di Syam, khususnya di Palestin, di Al-Quds dan juga di Damsyik di Syria. Tuan-tuan muslimin muslimat, apa sekarang yang sedang berlaku di dua tempat ini? Dua tempat ini sekarang sedang bermandi darah. Tempat yang berkat, tempat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tempat Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang bermandi darah. Tempat para nabi, para rasul, tempat para ulama. Kalau di Gaza, tempat lahirnya Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Di Gaza sekarang dibedil dan diserang oleh Zionis. Sangat dahsyat serangan, dan kita doakan mudah-mudahan tentera ataupun Brigade Al-Qassam dapat melawan balik serangan-serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Zionis. Begitu juga di Suria. Sekarang dunia hanya fokus berkenaan dengan isu Gaza. Kita dok ingat Syria senyap. Syria tak senyap, masih berperang. Cuma tidak ada coverage media lah. Media tak buat liputan. Padahal peperangan masih berlaku. Bahkan mungkin lebih dahsyat apa yang dibuat oleh rejim Bashar Assad kepada rakyat dia berbanding Zionis yang membunuh umat Islam di Gaza. Dua-dua ni tempat yang disebut dalam Al-Quran, tempat yang subur tin dan zaitun, sekarang dilanda musibah dan umat Islam bermandi darah. Palestin dan Syria. Kalau Jordan, Jordan masih aman. Jordan tidak ada masalah. Jordan sesuai dengan nama ibu negara dia, aman. Memang aman. Aman kerana ada udang di sebalik mi lah. Memang Raja Jordan ni teruk lah. Raja Jordan proksi kuat barwa kepada Israel Yahudi. Sebab tu Jordan aman. Tidak ada masalah. Ya. Samalah dengan Malaysia pun sama. Buat hubungan dagang dengan Israel. Jual minyak, jual tu macam-macam. Kesian sangat orang yang beri undi. Orang yang pilih pemimpin lagu ni, dia dapat saham. Orang yang pilih baru-baru ni, pangkah mereka naik jadi pemerintah pemimpin, buat hubungan dagang dengan Israel, yang beri undi tu dapat saham. Wal'ayyadzubillah. Bertaubatlah kembali kepada Islam yang sebenar. Baik. Wattini wazzaitun. Tin dan zaitun Allah menyebut buah, tapi di sebaliknya Allah nak masukkan tempat Syam itu sendiri. Lebih khususnya lagi di Palestin dan di Suria. Pertama, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Ini di Mesir. Bukit Sinai terletak di utara Mesir. Allah bersumpah dengan tempat ni demi bukit Sinai. Tur Sina kita panggil. Kadang-kadang ada orang panggil bukit Tur Sina. Tur tu makna bukit dah. Jadi kalau panggil bukit Tur Sina, mengulang perkataan bukit Sina. Macam kita sebut hari raya juga. Selamat hari raya Aidilfitri. Aid tu makna raya dah. Hari raya Aid, raya juga Fitri. Selamat hari raya Fitri je sepatutnya. Fitrah. Jadi kita mengulang perkataan. Tak apalah. Itu dari sudut bahasa, asalkan kita fahamlah. Baik, bukit Sinai terletak di Mesir. Bahkan Mesir itu sendiri disebut oleh Allah dalam Al-Quran, udkhulu Misra bisalamin aminin. Masuklah Mesir dalam keadaan selamat dan aman. Kalau di Gaza tadi tempat lahirnya Imam Syafi'i, imam mazhab kita, dan di Mesir tempat bersemadinya jenazah Imam Syafi'i. Ada makam, ada kubur Imam Syafi'i di Bandar Qahirah.
di Mesir. Lebih khusus pada Bukit Sinai. Bukit Sinai tempat munajat Nabi Musa alaihi salam. Bila Allah sebut, bukan sahaja Allah sebut, Allah bersumpah dengan Bukit Sinai, tempat ini berkat. Tempat ini penuh dengan keberkatan. Dari sudut kedudukan geografi, tempat ini strategik. Ya, Bukit Sinai ini strategik. Dahulu pernah direbut oleh Israel. Israel pernah berperang dengan Mesir nak rebut Sinai. Pada tahun 67, Israel berjaya menawan Sinai. Tentera Mesir terpaksa berundur. Israel pernah pegang dan tawan Sinai tahun 67. Dan pada waktu itu selepas daripada Israel tawan Sinai, tentera dan juga mujahidin Mesir ni mereka berusaha mencuba sedaya upaya untuk nak rampas balik Sinai. Bukan sebulan dua, bukan setahun dua, ambil masa 6 tahun lebih baru dapat tawan balik Sinai. Berbagai-bagai usaha dibuat untuk nak tawan Sinai, tak berjaya waktu itu. Tentera Mesir tak berjaya nak tawan balik Sinai. Di kawasan padang pasir Sinai, waktu itu Israel dia membina kubu yang kukuh, yang kuat, diperbuat dari pasir. Kubu diperbuat dari pasir. Jadi bila mujahidin datang serang, mujahidin Mesir, tentera Mesir serang, tembok bom, tak degih, tak jadi apa. Tak, kadang sehingga sampai satu tahap buntu, tak boleh nak buat apa dah. Sehinggalah satu malam, salah seorang mujahidin dan juga ulama yang menyertai tentera Mesir ini untuk nak membebaskan Sinai, namanya Syekh Hafiz Salamah. Syekh Hafiz Salamah satu malam dia tidur, dan dalam tidur tersebut dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi ini Syekh Hafiz Salamah dapat petua, dapat petunjuk lagu mana nak serang kawasan kubu pasir Sinai. Antara caranya dengan menggunakan peluru air. Ada logik jugalah. Itu kubu diperbuat dari pasir. Tembak dengan bom, tembak dengan peluru, memang tak degih. Tembak dengan air, cair pasir. Jadi petunjuk mimpi ini Syekh Hafiz Salamah bawa pada meeting mujahidin tentera, dipersetujui. Setuju buat perancangan, mula serang pada 6 Oktober 73. 67 ditawan, serang. Serangan akhirnya 6 Oktober 73, lancarkan serangan dalam masa seminggu juga, dan dalam bulan Ramadan. Akhirnya Sinai dapat ditawan kembali oleh Mesir. 6 Oktober sekarang ni menjadi tarikh yang sangat bersejarah di Mesir. 6 Oktober. Kalau kita 31 Ogos kita sambut hari merdeka, di Mesir 6 Oktober ni tarikh yang sangat bersejarah. Tiap-tiap tahun Mesir akan cuti umum 6 Oktober dan akan menyambut hari kemenangan Sinai. Macam kita akan berhimpun di dataran merdeka, Mesir pun samalah buat lagu tu juga pada 6 Oktober. Baik. Dan pada tarikh yang sama juga 6 Oktober 81 berlaku pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat. 6 Oktober 81. Ketika hari perarakan kemenangan Sinai inilah, yang merancang nak bunuh Anwar Sadat bekas Jeneral Tentera Anwar Sadat sendiri, namanya Khalid Islambul. Khalid Islambul dengan rakan-rakan dia merancang untuk bunuh Anwar Sadat. Ketika hari 6 Oktober, hari menyambut kemenangan ni, kemenangan Sinai, macam kitalah dekat dataran merdeka, menteri-menteri duduk atas pentas belaka. Ada satu kawasan dataran duduk atas pentas. Dan depan ni ada jalan, orang buat perarakan lah, berarak. Khalid dengan rakan-rakan dia diceritakan duduk dalam satu terak askar yang untuk dibawa dan bergerak di hadapan pentas untuk dibuat perarakan. Terak ni berjalan slow. Bila terak ni betul-betul berada di hadapan pentas, dalam masa yang sama juga berlaku pertunjukan udara. Jet Pejuang Mesir, TUDM, Tentera Udara Diraja Mesir. Dia buat pertunjukan. Jadi bila ada pertunjukan udara, kita penonton-penonton kat bawah ni bakal lenggok ke atas belaka. Perancangan yang rapi juga dia buat. Jadi bila orang lenggok ke atas belaka, tengok pertunjukan udara,
Terak ni betul-betul di depan pentas. Khalid dengan rakan-rakan dia terjun dari terak, pergi depan pentas, cari sasaran, tuju kepada Anwar Sadat, tembak dan mati. Lebih 10 butir peluru menembusi badan Anwar Sadat. Dia mati 6 Oktober 81. Dan video pembunuhan Anwar Sadat ni ada, kita boleh tengok. Buka YouTube. Balik rumah buka YouTube, tarik dekat carian tu Anwar Sadat. Jangan tarik Anwar Ibrahim. Memang tak jumpa lah. Anwar Sadat tarik, ataupun pembunuhan Anwar Sadat. Ada video dia. Kita boleh tengok. Ada rakaman, masih ada. Baik, mati Anwar Sadat, naik pula Hosni Mubarak. Anwar Sadat memang zalim jugalah. Tahun 78 Anwar Sadat tanda tangan perjanjian Camp David. Ini antara punca kenapa rakyat Mesir marah dan sampai kepada pembunuhan Anwar Sadat. Perjanjian Camp David inilah yang banyak merugikan rakyat Mesir dan menguntungkan Israel. Macam kita hari ni macam dekat Singapura tu lah, jual 4 sen air, lepas tu kita dapat berapa, wallahualam, begitulah lebih kurang. Dia urus niaga dengan Israel dan banyak merugikan rakyat Mesir. Orang Mesir marah sampai kepada pembunuhan Anwar Sadat. Naik Hosni Mubarak pun samalah, buat zalim kepada rakyat Mesir 30 tahun. Perancangan nak bunuh Hosni Mubarak pun ada, dilakukan oleh adik Khalid Islambul, Muhammad Islambul, tahun 95 kalau tak silap. Tapi gagal. Panjang lagi Hosni Mubarak umur dia. 2011 Revolusi Rakyat. Hosni Mubarak jatuh. Masa ni saya di Mesir. Dua era Mubarak dengan era Revolusi Rakyat. Kita sempat dua era. Era Mursi tak sempat, kita balik dulu. Naik Mursi sebagai presiden setahun je, digulingkan, dijatuhkan oleh rejim Abdul Fattah As-Sisi Al-Iblisi. Zalim. Dia rampah kuasa, dibunuh ribuan rakyat. Ribuan yang ditangkap, bahkan ada yang lari kerana diburu oleh rejim As-Sisi. Baik. Strateginya Sinai ataupun Bukit Sinai tadi dulu direbut oleh Israel. Dari sudut tarikan pelancongan pula, Sinai bahkan seluruh Mesir ni sangat banyak tarikan pelancongan. Piramidnya. Ini piramid ni orang tak putus-putus mari. Antaranya Bukit Sinai. Saya di Mesir dulu pernah panjat sekali Bukit Sinai. Kita buat lawatan pelajar naik bah, panjat. Biasa orang panjat Sinai pukul 12 malam. 12 malam dia panjat Sinai, 4 jam sampai puncak. Pukul 12 mula panjat, pukul 4:30 pagi sampai di puncak 4:30 tu. Lepas tu masuk subuh, sembahyang subuh di puncak sana. Habis subuh kemudian matahari akan terbit. Baik, pemandangan matahari terbit dari puncak Sinai, subhanallah, sangat cantik. Ini antara tarikan pelancongan yang ada di puncak Bukit Sinai. Orang panjat nak tengok pemandangan matahari terbit, sangat-sangat cantik. Dan pelancong yang paling ramai panjat Sinai dari Korea dan Jepun. Dia panjat pasal agama dia Shinto. Sembah matahari. Sinai itu macam Kaabah dia lah. Dia panjat. Baik. Berkatnya Quran sebut Bukit Sinai, wa Turi Sinin. Strateginya kedudukan geografi digebuk dahulu oleh Mesir dan Israel. Tarikan pelancongannya, Masya Allah, pelancong tak putus-putus mari. Wa Turi Sinin. Dan sekarang bumi yang disebut oleh Allah Mesir, bumi yang padanya disumpah Bukit Sinai, berlaku musibah kepada umat Islam Mesir. Bermula dengan rampasan kuasa hari itu hingga sekarang, kezaliman yang berleluasa kepada rakyat Mesir dibuat oleh rejim As-Sisi. Masjid-masjid ada yang ditutup. Kalau Ramadan baru ni tak dibenar salat tarawih, dan sekarang pun ada masjid-masjid yang tak dibenar berkhutbah, salat Jumaat tak dibenar. Macam-macam kezaliman yang dibuat oleh rejim As-Sisi. Wa Turi Sinin. Tadi di Syam berlaku pertumpahan darah Palestin dan juga Syria, ni di Mesir. Semua ni bumi berkat, bumi yang disumpah oleh Allah, bumi Nabi, bumi ulama, ditimpa musibah sekarang. Wa hadzal baladil amin,
dan demi negeri yang aman ini. Dimaksudkan di sini ialah Makkatul Mukarramah. Nah, Mekah dan juga Madinah ataupun secara amnya Saudi lah sekarang ni. Nah, Mekah ataupun Saudi ya aman, tidak ada masalah. Kita boleh pergi buat haji, boleh pergi tunaikan umrah dengan selesa, tidak ada masalah. Cuma jangan kita pandang aman tu saja. Kita juga melihat kepada Raja Saudi, pemimpin pemerintahan Saudi antara proksi kuat juga kepada Amerika dan sekutunya. Ya, samalah Saudi ni. Aman, tapi pemimpin mereka juga teruk. Saudi menyokong As-Sisi membunuh rakyat Mesir. Dan dengan kata pula Saudi dengan Mesir ni dua-dua nak berpakat serang Hamas. Hamas yang berhadapan teruk dah dengan Zionis, Mesir dan Saudi nak serang lagi Hamas. Ni tentera Ahzab. Nabi dulu berhadapan dengan Ahzab, musyrikin berpakat dengan Yahudi. Umat Islam hari ini kita berhadapan dengan musyrikin Yahudi, bahkan munafik di kalangan orang Islam sendiri bekerjasama dengan orang kafir untuk nak menghancurkan Islam. Hari ini berlaku di depan mata kita. Kan? Dan baru ni ada fatwa daripada Mufti Saudi menyebut demo anti-Israel sia-sia. Mufti Saudi. Baik, saya tanyalah sahabat-sahabat di sana macam mana fatwa Mufti Saudi ni. Sahabat kita sebut sebenarnya Mufti Saudi menyebut dua benda. Dua perkara, tapi yang di-highlightkan satu benda je. Satu benda ni yang kita duk kutuk, duk marah sangat ni. Dia kata demo anti-Israel sia-sia. Baik, kita tengok dari satu sudut ada betul kenyataan ini. Demo anti-Israel sia-sia bila mana kita dapat berhimpun demo Dataran Merdeka, bukan main ramai kita himpun nak bantah kekejaman Zionis, tapi masjid surau masih kosong. Nah, subuh ramai mana hak mari masjid surau. Nah, Yahudi kita berhimpun 2-30 ribu pun kata celaka Zionis, celaka Yahudi, sengih je. Dia kata apa? Tapi bila subuh kita boleh hadir dengan jumlah solat Jumaat, kita lutut Yahudi. Jadi ada betul juga. Setakat pergi demo saja, subuh di masjid surau mau tak mari, Yahudi pakai sengih je. Tak, sengih, tak ada rasa takut apa. Tengah duk demo tu kutuk celaka Zionis, celaka Yahudi, rokok dan kepul berasak mulut ni, fu. Nak sia-sia tak? Nak berdemo pula di hadapan Mahdi dengan merosakkan premis tersebut. Ini bukan akhlak Islam. Nak pecahkan cermin, pecahkan pintu. Tak, Mahdi tu hina staf Mahdi, ludah di hadapan muka pekerja Mahdi. Ini bukan akhlak Islam. Ya, tak betul cara lagu tu. Nah, ada kaedah Islam aja. Nah, boikot dengan makna jangan beli, dengan makna jangan masuk kedai. Tu je boikot. Pasal apa kita pergi serang kedai, rosakkan kedai orang, hina pekerja, hina orang dalam tu, pasal apa? Tak, Islam tak ajar lagu tu. Nak berperang pun Nabi beritahu sahabat-sahabat, pokok jangan tebang sebarangan. Pokok. Orang lagilah. Ini kita hina orang, kita kutuk macam-macam. Kerana pekerja-pekerja Mahdi itu juga kebanyakannya Muslim. Kebanyakannya juga menyokong Gaza. Kebanyakannya juga menentang apa yang Zionis buat. Tapi nak buat lagu mana, itu sumber rezeki dia cari. Tak. Kita boleh nasihatlah, carilah kerja lain. Tak berhenti cari kerja lain, tapi payahlah sekarang. Boikot dengan makna silent protest, kita tak beli, jangan masuk kedai. Tu je. Yang terlebih-lebih ni pasal apa? Jadi kalau kita dengan demonya rosakkan kedai orang, hina pekerja dalam tu, demo ini sia-sia. Kan? Dari satu sudut betul. Nah, bukanlah kata kita setuju 100%, saya pun pergi demo. Tak, kita pergi demo anti-Israel, anti-Yahudi ni. Cuma dari satu sudut kalau kita perhati dengan masjidnya, dengan rokok berkepu-kepu, dengan Mahdi kita serang, merosakkan kedai, sia-sia lagu ni. Nah, baik, disebut
break up demo anti Israel sia-sia ini yang di-highlightkan. Satu lagi disembunyikan. Apa dia? Kata Mufti Saudi, yang aulanya kita memberi derma, memberi zakat sebanyak mungkin kepada Gaza dan Palestin. Ni tak di-highlightkan. Nah, dia kata demo sia-sia, tapi yang aulanya beri derma. Betul juga. Betul. Jadi baru jelas apa yang disebut oleh Mufti Saudi itu. Jadi kita kena mu'tadil, kena hati-hati melihat, jangan kita menghukum secara membuta tulilah. Baik, tapi kerajaan Saudi itu sendiri memang proksi kuat kepada mereka. Raja yang baik sikit pun, raja dalam Saudi ini ada sejarah disebut Raja Faisal ataupun Malik Faisal. Inilah hak baik sikit. Baik. Dia banyak membela Palestin dan banyak mengutuk tindakan Yahudi Israel. Antara khutbah yang glamour disebut oleh Malik Faisal pernah menyebut dalam khutbahnya, sanusalli fil Quds. InsyaAllah dia kata suatu hari nanti kita akan dapat sama-sama solat di Al-Quds. Statement yang menggerunkan mereka, Yahudi kecuk perut, akhirnya dirancang untuk membunuh Malik Faisal. Tahun 75 Malik Faisal dibunuh mati. Mudah-mudahan syahid. Yang bunuh tu pula anak saudara dia sendiri. Ya, yang bunuh Malik Faisal ni anak saudara dia. Adik-beradik Fahad tu. Kalau kita masuk Masjid Haram ada bab Malik Fahad, pintu Malik Fahad. Bukan Fahad tu yang bunuh, tapi adik-beradik dia lah yang bunuh Malik Faisal. Yang baik sekejap aja, tak lama. Kalau kita tengoklah khutbah sekarang Astro Oasis kan. Astro pun kena boikot juga ni. Astro Oasis dia siarkan khutbah live dari Al-Haram Makkah. Ada subtitle tak terjemah khutbah? Ada. Saya tak pasti ada ke tak, tapi sepanjang saya mendengar khutbah di Masjid Haram, khutbah yang hanya menceritakan tentang fadilat dan ibadat sahaja. Langsung tidak menyentuh tentang jihad, tentang umat Islam di Gaza, di Syria, tidak. Dia lebih kurang setara kalau tepat kita tajuk khutbah tu makanlah buah-buahan tempatan ataupun manisnya hidup tanpa gula, begitulah. Ini kenyataan yang berlaku. Pasal masjid tu walaupun hebat, walaupun disebut hadis, tapi dikekang oleh kerajaan yang menjadi proksi kuat kepada mereka. Baik khutbah masa saya di Mesir. Saya di Mesir, saya pergi khutbah di Masjid Mesir. Oh, hebat khutbah dia. Cerita pasal jihad, cerita pasal Gaza, cerita pasal umat Islam di Syria. Tapi kita rasa dengar khutbah di Al-Haram Makkah ni rasa biasa je, tak rasa apa. Sepatutnya itu sebagai momentum untuk nak membangkitkan kesedaran umat Islam. Tapi tak disebut. Kalau mari dekat Ramadan, cerita pasal Ramadan, cerita pasal tidak menyentuh berkenaan dengan jihad langsung. Dan memang tak boleh sentuh langsung. Pasal dikekang oleh kerajaannya Saudi. Teruk kerajaan Saudi ni, ya. Dan kita kena faham, teruk Saudi ni bukan kerana mereka Salafi Wahabi, tidak. Ya, kena faham. Jangan kita bawa isu mazhab ini, Salafi Wahabi, tidak. Ada Salafi yang baik, Wahabi yang baik, itu ada. Ya. Sekarang ni pertempuran antara hak dan batil, betul dan salah, zalim dan adil. Jadi Salafi pun ada yang ekstrim, ada yang baik. Orang Sufi, orang tarikat pun ada yang baik, ada yang ekstrim. Di Mesir ramai Sufi-Sufi, tarikat-tarikat yang menyokong As-Sisi, pun sama juga. Bukan masalah mazhab, tapi masalahnya hak ataupun batil, benar ataupun salah. Tidak ada mana negara yang menggunakan nama rajanya sebagai nama negara. Saudi, Saudi, Arab Saudi, nama raja dia tu King Saud. Raja Saud, King Saud ambil nama raja, letak nama negara Arab Saudi. Oh, hebat. Kita nama kita Malaysia lah, tak ubah nama rasmah. Tak ada lah. Malaysia situ lah. Saudi nama raja, ambil letak nama negara. Oh, hebat. Allahu Rabbi. Jadi
Macam kita sebut tadi, raja yang baik Malik Faisal, sekejap aja. Begitu juga dengan Zia-ul Haq di Pakistan, pun samalah, sekejap akhirnya dia dibunuh. Dibunuh oleh Amerika hantar ejen dia CIA bertemu dengan Zia-ul Haq, naik helikopter meletup. Amerika nak bunuh musuh politik dia Zia-ul Haq, sanggup korbankan orang dia sendiri, mati dua-dua. Dia katakan masa ejen Amerika ni datang jumpa Zia-ul Haq, dia bawa beg. Beg, dalam beg tu terisi ada bom. Naik helikopter meletup, mati dua-dua. Baik, disiasat siapa yang isi bom, letak bom dalam beg ejen ni. Disiasat, lepas tu rupa-rupanya yang letak bom ni bini dia sendiri, isteri ejen tu sendiri. Kadang kalau ikut kepada logiknya betul sungguh lah. Kita kan kalau nak pergi outstation, nak pergi jauh-jauh, hak simpan beg kita bini kita. Tak orang lain lah, saya sendirilah. Kita ni banyak jemputan kuliah dah. Kadang-kadang pergi belah utara, pergi selatan, habis pergi Sabah Sarawak kuliah. Kita dah cara dah beg ni bini ya. Lipat baju, masuk baju, siap komplit, buat gigi, sabun, bedak letak belaka dah. Kita tak tengok dah. Ambil beg ni pergi. Buka-buka sampai sana. Sampai Sabah ni baru buka. Oh, ada belaka, siap. Komplit. Jadi bini belaka cara benda tu. Jadi ejen ni pun bini dia letak belaka-belaka. Wallahu a'lam dia bayar berapa juta upah ni, sanggup letak pun bunuh suami sendiri. Ada Zia-ul Haq. Jadi ejen mati juga dua-dua sekali. Mursi pun samalah, setahun jadi presiden digulingkan. Hak baik ni sekejap. Nak kepada Islam sekejap. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidak dimusuhi mereka ni atas apa-apa faktor melainkan kerana mereka beriman kepada Allah. Inilah punca kita dimusuhi, diserang oleh musuh-musuh Islam kerana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang paling utama. Ya. Muslimin muslimah, saya sebut 3 tempat. Di Syam, di Mesir dan di Tanah Haram. Makkatul Mukarramah ataupun Saudi. Ini kita kira sebagai 3 tempat tunjang ataupun tulang belakang umat Islam. Tempat ini bergolak. Tempat ini sekarang ditimpa musibah, bermandi darah. 3 tempat ini sudah bergolak, apatah lagi tempat-tempat yang lain. Di Iraq, di Afghanistan, di Rohingya, di Burma, Afrika Tengah, Selatan, Thai, Selatan Filipin, bahkan tempat kita sendiri pun, bila tempat tunjang tulang belakang ni punah, dipunah habis. Nampak? Jadi tempat ini, 3 tempat ini perlu bersih dulu, perlu betul ikut panduan Islam, insya-Allah. Tempat-tempat yang lain akan selamat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Syam, Mesir dan di Makkatul Mukarramah. Allahu Rabbi. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan, bantuan kepada saudara kita di sana dan Allah menghancurkan musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan isu Gaza ni sekarang, untuk kita maklumlah, kita sedang lancarkan kempen 3B, kan? 3B. Bukan 3 bini. 3BB yang pertama berdoa. Doa yang tidak putus-putus. Doa silahul mu'min. Doa senjata bagi orang yang beriman. Berdoa. Paling utama kita doa dengan kunut nazilah. Kunut nazilah, berdoa pada saudara kita. Kunut nazilah ni taklah panjang sangat, tapi tidak pendek sangat dan boleh hafal lah. Kunut nazilah. Untuk rujukan mudah, kita boleh tanya Al-Fadil Ustaz Google. Tak boleh tanya dia. Tarik saja kunut nazilah, dia akan keluar. Ada kunut dengan siap terjemahan, copy paste print, tepeklah dekat dinding, dekat almari mana. Tak senang. Doakan supaya Allah membantu Syria, Gaza dan sebagainya, dan juga doakan kepada golongan-golongan munafik yang ingin memusnahkan perjuangan Islam. Terutamanya isu panas sekarang di Selangor ni. Allahu Rabbi. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberi jalan yang terbaik untuk kita umat Islam. Doakan kepada musuh-musuh jemaah, munafik dalam jemaah, kena doa supaya Allah tunjukkan siapa mereka. Mudah-mudah dia pergi print screen dan sebarkan.
Tak, dengar kata dari Shah Alam. Tak, betul ke tidak wallahu a'lam. Tahu tak siapa hak print screen tu? Tak, tak tahu. Kalau nak mari di rumah lah, bawa pulut panggang, ayam 3 ekor, kita boleh beritahu ada siapa yang print screen. Allahu Rabbi. Nah, ini kerja-kerja orang munafik yang memecah belahkan jemaah. Musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, kita doa juga. Supaya Allah tunjukkan siapa mereka dan biar mereka sedarlah. Kalau boleh yang pertama biar mereka sedar, diberi hidayah balik ataupun supaya Allah nyahkan mereka dari bahtera ini. Nah, berdoa. Doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. B yang kedua boikot. Boikot mesti. Nah, disebut dan disuruh oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, disebut boikot. Mungkinlah senarai produk yang kita nak boikot tu banyak sangat. Kadang-kadang tak mampu nak boikot belaka. Mungkin tak mampu. Ya. Nak boikot semua. Kadang-kadang kalau kita ikut nak boikot belaka tu, kita pakai seluruh lalang saja kot. Nah. Makan budak makan peta dengan kepuk lekor kalau orang Terengganu. Nah, mungkin payah nak boikot belaka. Baik, kaedah menyebut ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Barang yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita buat sekadar kemampuan, kita boikot sekadar mampu. Kalau setakat minuman, Pepsi, Coca-Cola tu boleh boikot dah. Nah, Pepsi, Coke boikot siap. Dan ini bukan minuman, ini racun. Kajian banyak dah menunjukkan Coke, Pepsi ni racun. Mak ayah janganlah beri anak-anak minum Pepsi, Coke ni, jangan. Racun. Ya. Air Coke ni dia macam klorok Coke ni. Mangkuk tandas di rumah tu kalau kuning, karak kuning tu kita flash tak hilang, jangan beli klorok, terus beli air Coke sekali. Jiruh dalam mangkuk tandas tu, tak payah gonyoh, tak payah gahar apa, biarkan begitu, putih. Tak, klorok Coke ni kita minum. Tak, tu boleh tinggal dah. Coke, Pepsi boleh tinggal. Dah. Ada. Setakat makanan, KFC, McD boleh tinggal. Makanan lain berlambak-lambak lagi ada. Dah, berlambak lagi ada. Kita macam-macam makanan. Chao kuetiau ada. Dah, nasi kapik, nasi impik, pukak buruk, rojak keling. Dah. Tahu rojak keling? Kita di Terengganu panggil rojak keling. Tak rojak keling. Rupa-rupanya bila mari KL Selangor ni orang marah sebut rojak keling. Resis. Dah, bahaya rojak keling. Masuk kedai mamak tanya. Order, kita pun kata rojak keling. Mamak pergi dapur ambil steering lock. Katok atas kepala. Dah, resis tu. Kena jaga rojak sajalah di sini. Dah. Tapi di Terengganu rojak keling tu biasalah. Makanan lain berlambak lagi. Kita boleh makan. KFC, McD boleh tinggal. Ingat, boikot dengan makna tak beli je. Tak masuk kedai. Tu je. Jangan sampai kita merosakkan kedai. Tidak. Ini bukan akhlak Islam. Nah, kalau yang hisap rokok tu, Dunhill, Benson, boleh tinggal dah. Hisap rokok daun je. Ya, rokok daun. Rokok ni jelas dah. Jelas. Tak, penyumbang utama. Kalau McD hanya membayar yuran tahunan kepada McD pusat di Amerika 5%. 5%. Rokok membayar keuntungan kepada mereka 12%. Tak, rokok lagi besar, lagi banyak yuran yang dibayar. Ya, gini-gini kita tahu. Tinggal sebagai permulaan rokok daun dululah. Rokok daun dulu. Ni bila sebut lagu ni adalah orang marah, ustaz, payah ustaz cakap sedaplah. Kita buat isap rokok ni payah nak berhenti. Tak. Memanglah. Tak. Sebut mana-mana pun kata payah. Tapi kita kena ingat, ada orang yang isap dadah boleh berhenti. Takkan kita isap rokok boleh berhenti? Ya. Baik. Kalau dok kata payah, sebab tu dalam Islam dia ada satu tajuk maudhu' yang kita panggil jihad. Apa makna jihad? Jihad ni bukan makna kat pedang berperang saja. Jihad dengan makna kita buat kerja sungguh-sungguh. Kita buat dengan bersungguh-sungguh. Apa saja kita buat bersungguh-sungguh dipanggil jihad. Baik, kita nak tinggalkan tabiat buruk merokok kita. Tak, dengan ketagih sebagainya rasa tak boleh tinggal, tapi kita bersungguh-sungguh. Tinggal juga, lawan juga, itu jihad. Bersungguh-sungguh, cuba. Tak, insya-Allah dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba. Yang penting keazaman kita nak tinggal sungguh-sungguh. Baiklah. Ada pun produk-produk yang lain mungkin kita tak mampu lagi.
Kerana macam-macam alasan lah, tidak ada alternatif dan sebagainya. Baik, gunalah seminima mungkin produk tersebut, dan dalam masa yang sama kita minta ampun kepada Allah kerana mungkin kelemahan umat Islam tak mampu nak mencipta produk yang sama kualiti dengan apa yang mereka cipta. Nah, B, boycott. B yang ketiga, beri derma. Tak, beri derma ataupun berderma. Tak, saya sebut lagu ni ada orang tegur, "Ustaz, betul ke Ustaz berderma?" Kita pun balik buku kamus Dewan. Betul. Berderma ni betul. Ayat bahasa Melayu. Menderma betul, berderma pun betul. Tak. Ayat kamu Dewan sebut juga betul. Baik, beri derma. Derma yang paling aula kita berilah kepada dua NGO yang kita yakin sungguh-sungguh, Muslim Care dan Yayasan Nama Malaysia. Dua ni. Muslim Care ada dua makna. Ni, yang sepatut datang pagi ni lah. Doktor dua makna, dia sakit ada di hospital. Nah, dia Muslim Care. Yang kedua, Yayasan Nama Malaysia. Yayasan Nama Malaysia saya antara anggota dia lah, AJK Yayasan Nama. Nah, kita boleh beri. Yang lain bukan tak percaya. Bukan kita nak fitnah kata ambil duit, tidak, cuma kita tak kenal lagi. Tak tahu pengurusan dia, jadi tak berani sebut lah. Tapi yang Muslim Care, Yayasan Nama ni kita tahu dan kita lihat sendiri pengurusan duit dia. Tak. Saya kalau Yayasan Nama ni saya tengok sendiri. 2 tahun lepas saya ke Gaza. 2012 saya ke Gaza dengan tim Yayasan Amal. Tak, kita bawa derma 420,000 RM lebih kurang. Tak, daripada derma-derma orang ni 420,000. Tak, saya tak pegang duit apa-apalah, cuma saya pergi sekadar translator, jurubahasa. Tak, nak memudahkan percakapan. Tak, saya perhati tengok memang duit tersebut tim Yayasan Amal ni beri kepada hospital, beri kepada anak yatim, beri kepada madrasah, beri kepada armalah, janda-janda yang kematian suami dibunuh Zionis, beri kepada masjid, beri kepada Hamas, beri kepada Al-Qassam. Sampai duit yang diberi sampai direct. Jadi kita yang memberi pun rasa puas hati. Saya lihat dengan mata sendiri diberi. Jadi kita pun rasa, kita yang memberi pun rasa puas hati. Ini Yayasan Amal. Muslim Care pun begitulah sama. Yang lain wallahu a'lam. Kita tak pasti, kita tak fitnah, tapi tak tahu bagaimana duit disalurkan. Ini kita tahu dah. Jadi Muslim Care, Yayasan Nama Malaysia, insya-Allah. Yang penting kita memberi dan membantu mereka. Kita beri ni juga bukan hanya untuk mereka, tapi sebenarnya untuk kita. Untuk kita lah sebenarnya. Tak. Saya ulang balik, kita beri bukan semata-mata untuk mereka, tapi untuk kita. Lagu mana Ustaz untuk kita? Baik. Yakinlah nanti di padang mahsyar orang Palestin dia akan bangkit. Ataupun orang Syria dia bangkit menghadap Allah, dia akan merayu ataupun mengadu kepada Allah. Orang Palestin bangkit, ya Allah. Tak. Ni dia akan dakwa kita. Ni fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Dia rakyat Malaysia. Tak. Dia Muslim, dia bagus datang masjid, kuliah sebagainya, subuh datang bagus, ibadat dia bagus, tapi bila kami diserang, dia orang ni senyap belaka. Tidur belaka, tak bantu kami. Kami disembelih, dibunuh, senyap, tak kata apa pokok ni. Baik, kita nak jawab apa kita? Sekurang-kurang kita memberi, membantu ni, kita lepas jawab. Ya, kita boleh jawab di hadapan Allah. Bila Allah tanya kita, bantu ke tak? Kita pun jawab, ya Allah, aku bantu, aku beri sumbangan, derma dan sebagainya untuk mereka. Jadi sebab tu saya kata derma dia bukan hanya untuk mereka, tapi untuk kita. Untuk kita boleh jawab dan untuk kita lepas jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beri ni dia tak kira banyak sedikit. Tak, kita beri ni kita tengok dua benda. Yang pertama kena ikhlas lah. Beri tu seikhlas mungkin. Yang kedua ni kita beri agak-agak lepas jawab. Tak, lepas jawab lagu mana? Dah, rumah kita harga ratus-ratus ribu, kereta kita puluh-puluh ribu, handphone tu 2-3 ribu mainan lah. Tak, tiba-tiba beri derma RM1 untuk Gaza. Lepas jawab dah agak-agak. Fikir sendiri lah. Tak. Handphone mula daripada keluar tu handphone hak besar tu, besar pekong anjing, mampu anjing tu, sampai kepada hak sekecil-kecil handphone sekarang smartphone, puluh-puluh ribu dah rasa habis duit untuk handphone saja. Tu untuk handphone saja tu. Tiba-tiba nak bagi demo untuk Gaza RM1-2. Fikir sendiri lah lepas dah jawab kita. Kita lepas jawab dah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga, berderma, beri derma untuk Muslim Care ataupun Yayasan Nama Malaysia. 3B, berdoa,
boikot dan bagi demo, insya-Allah. Mudah-mudahan ini antara sumbangan kita. Dan juga jihad kita untuk menyatakan solidariti kita bersama umat Islam, baik di Gaza, baik di Syria dan di mana-mana saja tempat umat Islam yang sedang dizalimi, insya-Allah. Saya rasa cukup setakat tu tazkirah pada pagi ini, mudah-mudahan memberi kebaikan dan manfaat untuk kita bersama. Dan sebelum tu ada hajat sikitlah. Ya, hajat daripada ustaz kita YB, Ustaz Ma'no Hamzah. Kita kenal kan Ustaz Ma'no Hamzah? Dia minta tolong saya cari sumbangan. Ni di tangan saya ada senarai nama pelajar-pelajar dalam 13 orang yang nak ke Mesir pada 13 Ogos ni. Hari ni berapa dah? Hari ni 14, bukan 13, 14 dah. 23 rasanya silap, 23 Ogos. Itu 14. Betul lah. 10/8. Dalam 23 rasanya. Jadi YB Ustaz Ma'no ni dia yang menjadi guru pengiring kepada 13 orang pelajar nak pergi ke Mesir dalam 23 hari bulan. Jadi dia sebagai guru pengiring, dia juga sebagai YB. Jadi bila bawa 13 orang pelajar ni takkan bawa saja, dia pun terpaksa juga carilah sikit duit derma nak bagi kepada 13 orang ni. Semuanya pelajar yang tak dapat bantuan. 9 orang lelaki, 5 orang, 4 orang perempuan, begitulah 13 orang. Jadi dia minta saya cari sedikit sumbangan dan saya sampaikan kepada tuan-tuan. Senarai nama ni ada, kita boleh tengok. Jadi bantu untuk pelajar-pelajar yang nak ke Mesir pada 23 hari bulan, insya-Allah. Sama-sama kita bantu, ya. Kita tolong bentangkan sejadah di rumah infak zakat untuk mereka yang nak ke Mesir. Dan mereka ni tak dapat bantuan. Nak dapat lagu mana? Pergi Mesir pun dengan YB dah. YB pun bangkang dah. Memang tak boleh dah. Jadi kita lah beri sedikit sebanyak, ya. Semangat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.